Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Right, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Pierre Andre Vlog. Yes, kita kembali lagi guys. Apa khabar korang? Adakah korang dalam keadaan sihat? Kalau sihat, Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita semua guys. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kadang-kadang kita tak perlu nak cari sebab untuk bersyukur guys. Just bersyukur saja. Sebab apa, nikmat yang Allah beri kepada kita terlampau banyak. Terlalu banyak sampai kita tak mampu nak mengira dan kita tak mampu nak ingat apa saja nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi sebabkan itu, perlu ke sebab untuk kita nak bersyukur? Tidak perlu ada sebab guys. Just bersyukur saja. Bila kita bersyukur, insya-Allah kita akan jadi hamba-hamba dia yang bersyukur. Dan insya-Allah Allah akan tambahkan lagi nikmat kepada kita, sama ada nikmat di muka bumi ini ataupun nikmat di akhirat nanti. Insya-Allah guys. Okay guys, video kali ni aku rasa topik kali ni agak sensitif sikit. Tapi atas dasar perlu lah, aku perlu juga untuk memberkatakan tentang topik kali ni. Perlu juga untuk kita bincang tentang topik kali ni. Dan of course, tak lain tak bukan, ia berkenaan tentang vaksin COVID-19. Dan semestinya aku rasa ramai antara korang yang dah pun complete vaksin. Mungkin ada yang dah 2 dos, mungkin ada yang dah complete dengan booster, mungkin ada yang tak ada lagi guys. Tapi tak apa, ini semua atas pilihan kita sendiri. Aku rasa tidak ada salahnya pun, sebab kita yang menetapkan keputusan ni. Dan tak semestinya kalau orang tu tak vaksin, dia bersalah. Tidak guys, sebenarnya ini pilihan dia. Jadi kita tak boleh cakap, kau salah, tidak. Lebih kepada diri kita. Kita nak ambil, ambil. Kalau tak nak ambil, tidak, tak, pada aku tak mengapa. Cumanya sekarang ni dia jadi macam mana tau. Aku dah rasa macam bila nak habis sebab pada awal dulu, ini apa yang aku faham lah, kita tidak pernah diberitahu tentang berapa lama jangka hayat vaksin ni. Aku dulu tak tahu pun yang vaksin ni dia ada jangka hayat dia 6 bulan. Yang aku faham adalah kita kena ambil vaksin sekurang-kurangnya 2 dos untuk completekan vaksin kita dalam tubuh badan kita lah. Bermakna bila kita ambil vaksin ni, okey, kita mempunyai imuniti badan yang lebih sihat dan lebih terlindung lah daripada varian COVID ni lah. Kalau dulu belum ada nama Delta atau Omicron ni kan, sekarang ni dah ada nama Delta dan Omicron, dah banyak lagi sebelum tu. Dan so pada pendapat aku, bila aku faham tu, maknanya kita ambil 2 dos, kita dah complete, maknanya kita tak perlulah lagi nak risau nak ambil vaksin lagi. Tapi betul-betul rupanya dah kena ada ambil booster pula. Dan rupanya setiap vaksin tu dia ada jangka hayat dia yang berbeza-beza. Aku tak tahu Sinovac dia berapa, lepas tu AZ berapa, lepas tu apa ni, yang satu lagi tu, dia ada, setiap tu dia ada dia punya jangka hayat dia lah. So untuk Sinovac dia dalam jangka hayat dalam 6 bulan tu dah sangat berkurangan dah. Dia punya kadar imuniti dia dah kurang lah. Jadi sebabkan itu mereka diharuskan untuk ambil booster. Okey, persoalan yang timbul sekarang ni, kalau kita ambil booster, berapa lama lagi selepas tu kita perlu ambil lagi? Mesti kena ambil lagi kan? Bila katakan kita kena ambil nombor 4, berapa lama lagi lepas tu kita kena ambil lagi? Mesti kena ambil lagi kan? Persoalannya sampai bila nak habis? KKM sila jawab benda macam ni. Pasal ini dah mengenai rakyat. Rakyat dah rasa, aku rasa this is too much lah. Aku rasa macam, sebab aku yakin setiap vaksin kita ambil pasti akan ada risiko yang tersendiri. Yang buat aku rasa macam kelakar tu, pada waktu kita diharuskan untuk ambil vaksin, korang semua ni dah ambil vaksin mesti korang tahu kan, kita pergi, tak kisahlah dia punya klinik ke, dia punya tempat PPV tu ke apa kan, dia akan bagi satu kertas. Dan kau kena baca kertas tu, kau kena faham, kau kena tulis nama kau kena sign. Apa kertas tu tulis? Dia cakap kerajaan tidak akan tanggungjawab terhadap apa yang terjadi pada kita. So maksudnya benda ni selamat ke tidak selamat? So kalau tak selamat, ia adalah satu risiko yang kita kena tanggung. Seperti semua orang, aku juga tanggung risiko yang sama. Dan honestly guys, selepas aku ambil dos vaksin aku rasa tubuh badan aku tak seperti dulu. Aku tak rasa badan aku, kalau dulu aku rasa nafas aku lebih panjang. Sekarang ni dia tak macam dulu. Aku rasa macam ada kesan sampingan yang aku perlu hadapi.
So sekarang ni kita perlu dihadapkan lagi dengan dos penggalak. Dan selepas tu, apa lagi? Sebab dengar-dengar kata akan ada dos keempat. So apa benda ni? Okey, cukup sampai cerita dia orang dewasa. Sekarang ni kalau kau buka dekat IG, dekat bulletin Malaysia, jom kita buka bulletin Malaysia. Kita baca sikit guys. Dekat bulletin Malaysia dia cakap kat sini, kau tengok. Vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak bermula Februari ini. Dan seperti yang korang tahu, kanak-kanak bermula usia 5 hingga 12 tahun kena vaksin guys. Gila ke apa ni? Aku ada anak umur 5 tahun nak masuk 6 tahun ni. Kau rasa aku nak bagi ke anak aku vaksin? Of course tidak. For surely no. It's a no for my kid. Aku tak tahu kalau orang lain nak sanggup bagi anak dia risiko, silakan. Tapi untuk aku tidak. Pasal ini pada aku, kau bayangkan budak 5 tahun, dia pun tak tahu apa-apa dan harus ambil vaksin. Dan kita pun tak tahu adakah vaksin itu sesuai dengan dia atau tidak. Adakah dia selamat untuk anak kita atau tidak. So, ini sesuatu yang aku rasa kerja gila lah. Sampai bila benda ni nak habis pun aku tak faham lah. Sebab kalau dulu kita tak pernah dengar pun varian seperti Delta ataupun Omicron. Sekarang ni dah ada Delta. Okay, bila dah ada Delta, dulu kecoh kejap pasal Delta berbahaya, menakutkan, varian yang paling bahaya. Tup-tup keluar pula Omicron. Delta dah tak bahaya dah. Delta dah hilang. Delta dah merajuk guys. Dia hilang terus. Kita tak pernah dengar cerita pasal Delta. Hari-hari Omicron aja. Bahayanya Omicron. dapat kita dapat dapat detect ada pembawa Omicron yang masuk Malaysia, benda ni variant yang sangat bahaya, lebih menakut. Kita tak dengar langsung pasal Delta guys. Aku pun tak tahu mana hilang Delta tu. Semacam tiba-tiba dia hilang macam tu, gaib terus. Okey, selepas tu baru-baru ni kita dengar lagi akan ada lagi varian baru itu, Delta Con. So Omicron ni nak pergi mana? Nanti mesti dia akan hilang. Aku dah boleh agak dia mesti merajuk lah kan, macam Delta tu. Sebab apa? Delta Con ni dah akan menguasai pula yang lain. So inilah permainan yang aku dah mula rasa macam kita rasa curiga sikit, tak apa kot. Sebab ini untuk kebaikan kita juga. Bukan aku tak pernah menasihatkan orang untuk ambil vaksin. Yes, of course. Aku pun pernah juga menasihatkan orang untuk ambilkan ini sebagai satu ikhtiar. Aku yakin rakyat Malaysia ramai dah ikhtiar sebaik mungkin. Bukan saja untuk membantu kerajaan, malah untuk diri sendiri. Untuk membenteras penyakit COVID-19 ni. Tapi semacamnya permainan ni macam tak habis-habis. Dan semacamnya aku nampak benda ni macam rakyat sendiri yang terpaksa jadi tikus makmal. So, ini bukan cerita pasal pro-vax atau anti-vax loh guys. Aku kena jelaskan korang, aku bukan anti-vax dan aku bukannya pro-vax. Aku ambil vaksin atas dasar untuk ikhtiar supaya dapat membantu diri aku daripada mencegah terkena ni dan juga membantu kerajaan membenteras vaksin. Tapi bila kita dah bantu, tutup dah jadi macam ni lah. Benda tak habis. Habis sampai bila kita nak membantu je. Dan risiko ni kita sendiri yang kena tanggung. So, benda ni please KKM tolong jawab. KJ, kalau nak budak umur 5 tahun vaksin, aku sarankan anak VVIP, anak menteri atau cucu-cucu diorang ni vaksinkan dulu. Sebelum rakyat atau anak-anak rakyat ni yang diharuskan vaksin. Berani atau tidak? So ini saja persoalan aku yang sering bermain dalam kepala aku. Sekali lagi aku nak jelaskan, this is not about anti-vax atau pro-vax. Ini lebih kepada rasa kecurigaan dan rasa tentang keselamatan diri yang mula timbul selepas banyak sangat isu pasal orang ambil booster tumbang. Banyak cerita-cerita yang ada tapi cuba nak di cover up lah. Aku malah nak buka cerita kat sini dan aku baru ada je dengar cerita-cerita yang baru tadi. Tapi itu mungkin hari lain kalau kita boleh ulas, kita ulas sikit. Tapi sekarang kita biar dulu pasal aku lebih nak fokus kepada isu vaksin untuk kanak-kanak 5 ke 12 tahun. Adakah ini wajar atau tidak? Kalau kau tanya aku, sorry, not for my kid. Aku tidak akan benarkan anak aku yang umur 5 tahun ni untuk divaksinkan. Sebab kita tak tahu tentang keselamatan vaksin itu sendiri. Adakah dia betul-betul selamat untuk diguna? Kalau dia betul-betul selamat, kenapa perlu ada kertas yang kita kena tanda tangan? Kalau apa-apa terjadi, kita kena tanggungjawab. Ini bermakna apa? Pihak kerajaan tak nak tanggungjawab. Sebab dia takut kalau berlakunya sesuatu, dia orang kena tanggungjawab. Kalau benda ni betul-betul selamat, tak perlu pun ada kertas kita nak kena sign. Menunjukkan, benda ni selamat. Kalau berani, buatlah satu kertas, surat, kerajaan bagi tahu, tak apa. You ambil vaksin, kalau apa-apa jadi, kerajaan akan bertanggungjawab 100%. Kalau berani buat.
So far aku tak nampak lagi dah, dan aku pun dah tanda tangan kertas macam tu. Sebab tu aku ambil vaksin dulu. Apa-apa terjadi pada diri kita, kerajaan tidak tanggungjawab. Mana kita kena tanggungjawab sendiri atas apa yang terjadi. So this is not fair. Ini tidak adil buat rakyat, yang mana aku rasa semakin lama semakin ditindas. Guys, please fikir balik tentang perkara ini. Siapa yang ada anak, aku bukan nak mengajak mereka untuk tidak vaksinkan anak, tapi fikir tentang anak-anak kita. Adakah ini baik untuk mereka? Adakah ini selamat untuk mereka? Kalau aku fikir untuk anak aku, of course aku nak yang terbaik. Dan sekali lagi aku cakap dah 3 kali ni, ini bukan pasal anti-vax atau pro-vax. Ini lebih kepada tentang kecurigaan adakah vaksin ini selamat ataupun tidak. Okay guys, untuk video kali ni aku sangat-sangat berharap video kali ni dapat memberi manfaat kepada kita semua. Siapa yang dah tengok pada awal sampai habis, aku ucap jutaan terima kasih. Mana yang belum subscribe channel P. Ondri Vlog dan juga Ondri Brothers, please subscribe guys, dan please share video ni dengan kawan-kawan korang. Sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik. Stay safe, stay cool. Guys, korang memang awesome. Ciao.